Apa khabar semua? Tayar kereta ni memang semua orang tahu dibuat dari getah. Dan tayar ni pula bukannya murah tau. Kalau yang tayar high-end tu boleh cecah RM2,000 sebiji. Even boleh jadi lagi mahal lagi. Ini belum lagi kita sebut pasal tayar yang rare macam tayar Bugatti contohnya. Boleh pergi sampai RM50,000 sebiji. Kalau tayar yang guna untuk racing pula, contohnya macam Formula 1. Ada macam-macam jenis compound. Lagilah, semuanya harga beribu-ribu ringgit. Tayar yang paling murah saya pernah guna pun sebelum ni adalah tayar Ecopia Peredua Beza. Harga dalam 130 sebiji. Tak tahu boleh dapat lagi ke tidak harga ni. Kalau nak murah lagi, dah kena guna tayar second hand. Tapi walaupun tayar ni mahal, malangnya orang yang supply main ingredient untuk tayar iaitu natural rubber, kalau anda tengok kan, dia tak kaya pun. Ini yang kita panggil sebagai economic paradox. Barang tu value dia tinggi, tapi yang tukang supply tak untung. Kalau dekat negara kita, most likely mereka tergolong dalam golongan B40. Jadi anda pelik tak? Kita provide material untuk barang yang mahal, tapi kita tak kaya. Dan of course ada macam-macam sebab lah benda ni berlaku. Jom kita tengok. Yang pertama sekali, kalau anda nak tahu, Malaysia merupakan negara pengeksport getah yang ketiga terbesar di dunia. First sekali Thailand, lepas tu Indonesia. Combine dua negara ni dah lebih 50% ekspor getah dunia. Malaysia ekspor dalam 7% macam tu, lebih kurang Vietnam. Dan getah yang diekspor ni dalam 75% akan digunakan untuk buat tayar. Yang balance tu pula diorang buat benda lain lah, macam belon lah, sarung tangan lah dan benda-benda lain lagi. Tapi yang penting dekat sini adalah proportion untuk buat tayar ni memang sangat besar. Jadi company-company besar yang buat tayar ni, kalau nak ikutkan, diorang bukannya produce getah sendiri pun. Jadi diorang kenalah beli getah ni dari company lain. Dan kalau anda lah nak beli getah dalam kuantiti yang banyak, beribu-ribu tan, confirm anda expect nak beli dengan harga yang murah. Yang menjual getah tu pun mesti rasa rugi kalau dia tolak order yang banyak ni, walaupun harga tu murah. Dan bila kita boleh beli something dengan kuantiti yang sangat banyak, kita sebenarnya ada kuasa untuk tentukan harga tu. Maknanya manufacturer ni dia ada bargaining power. Kalau dia offer harga banyak ni, kita cakap tak nak lah, murah sangat lah. Dia kata okey lah, kita belilah dengan orang lain. Masalahnya kompetitor kita adalah Indonesia dengan Thailand. Dan labor cost dekat sana pun tak tinggi. Jadi kalau kita tak nak jual dengan harga yang murah, diorang tu boleh jual dengan harga yang macam tu. Nampak tak? Sebab ni saja penjual getah, apatah lagi penoreh getah, dah tak ada power untuk tentukan harga getah berapa yang dia nak jual. Kemudian bila sebut pasal harga ni, dia sentiasa bergantung kepada supply and demand. Bila tiba-tiba contohnya ada kenaikan supply getah sintetik, maka secara langsung kuranglah demand untuk natural rubber. Lepas tu demand pula bergantung dekat global level, bukan level Malaysia saja. Sebab manufacturer ni supply tayar untuk seluruh dunia, bukannya bergantung pada demand dekat dalam Malaysia saja. Itu belum lagi kalau berlaku spekulasi. Memang benda ni akan efek kepada demand untuk natural rubber. Lepas tu kalau tak ada demand, siapa nak beli getah kita ni? Kita yang ada getah ni pun nak jual dekat siapa? Jadi ini yang menjadikan harga getah ni turun naik dan tak tahu siapa yang boleh kontrol benda ni. Kemudian faktor lain adalah dari segi proses pembuatan tayar tu sendiri. Manufacturer claim yang compound getah yang digunakan dalam setiap tayar tu berbeza. Sebab banyak lagi lah chemical lain yang dimasukkan dalam campuran untuk menjadikan getah tu sebiji tayar. Lepas tu tayar pula ada kan dia punya speed dengan load rating. Lain speed rating, lainlah compound tayar tu. Kemudian nak kena layer-layerkan lagi, nak letak besi lagi, nak bentukkan lagi. Jadi proses R&D dan manufacturing ni yang banyak bagi added value kepada natural rubber tadi tu. Dan oleh sebab tu diorang pun justify yang keuntungan dari harga tayar yang mahal tu patutnya diorang lah yang dapat sebagai manufacturer. Company tayar yang gegasi dekat dunia ni pun tak banyak sebenarnya. Antara yang terbesar adalah Pirelli. Diorang siap boleh supply tayar untuk racing dalam F1 lagi.
Kalau dekat Malaysia pula, antara yang paling gah adalah Michelin lah. Kalau tengah tunggu dekat traffic light tu, cuba cek tayar orang sebelah. Kalau dia pakai Pilot Sport 4 ke, tayar mahal lah tu. Kemudian baru ada jenama yang murah sikit. Kadang-kadang saiz sama tapi harga banyak lari. Rupa-rupanya speed rating dia berbeza. Dan perbezaan harga tayar ni memang berkait rapat dengan manufacturer dan cara pembuatan dia. Orang tak cakap tayar ni mahal sebab getah dia datang dari Indonesia, ataupun tayar ni murah sebab getah dia datang dari Malaysia. Tak pernah ada orang cakap macam tu. Tapi orang cakap tayar ni mahal sebab tayar ni tayar Michelin. Tayar ni murah sikit sebab brand dia brand GT. Jadi brand manufacturer tu memang sangat penting dari segi harga. Kemudian kita juga boleh argue yang kerja menoreh getah ni bukanlah kerja yang mudah. Pagi-pagi dah nak kena start menoreh pukul 7 pagi. Ini kalau hari clear. Kalau hujan tak boleh menoreh. Bila baca berita pula upah menoreh tu dalam RM1 untuk 1 kilo getah. Kalau toreh 500 kilo getah, baru dapat RM500 tau. Sebulan pun belum tentu dapat 500 kilo tu. Nampak tak betapa mencabarnya nak dapat getah ni? Lepas tu harga pula tak tetap. Lagilah susah hati. Kalau musim hujan sampai 2 minggu hujan contohnya, dah tinggal RM200 saja sebulan. Jadi bila kita fikirkan pasal survival, nak beli makanan sendiri, makanan anak-anak, kalau musim sekolah nak beli barang-barang sekolah, baju sukan, kasut dan macam-macam lagi, kalau kita sepanjang masa dalam mod nak survive, memang kita tak ada masa untuk cari peluang yang lain. Kalau kita yang dekat bandar ni, boleh jugalah cari side income. Pergi buat Grab ke kalau ada masa lapang, pergi buat survey dekat internet ke, dapatlah sikit duit. Lepas tu duit ni bolehlah beli online course untuk sentiasa upskill. Jadi peluang kita makin terbuka. Tapi bayangkan, kalau kita sentiasa dalam survival mode, peluang untuk keluar dari kemiskinan tu dalam satu generasi memang sangat mencabar. Kalau ada anak, harapkan anak tu lah belajar sungguh-sungguh supaya nanti hidup dia lebih baik. Jadi hidup sentiasa dalam survival mode, lepas tu bargaining power kita punya produk sendiri pun tak ada, memang jadi tersepit. Jadi ini memang satu risiko lah bila kita ekspor komoditi untuk global market. Akan sentiasa ada orang atau negara lain boleh undercut harga kita. In fact, masalah penoreh getah atau orang putih kata rubber worker ni bukan terjadi dekat Malaysia saja. Manufacturer tayar pun dia aware dengan benda ni dan memang ada tindakan yang diorang buat. Contohnya lah, kalau dia tahu supplier getah dia guna buruh paksa untuk dapatkan getah, dia takkan beli dari supplier tu. Tapi effort macam ni agak general lah, dan diorang pun for sure tak nak terjebak dengan isu-isu yang boleh rosakkan reputation company diorang. Kita pula sebagai pengguna tayar, takkan kita nak boykot tayar pula kan? Habis tu nak bawa kereta pakai apa? Nak boykot tayar mahal pun tak boleh. Yang mampu beli akan terus beli sebab kereta dia memang nak kena guna tayar mahal. Jadi cuba komen dekat bawah kalau anda ada idea macam mana nak bagi sikit harga tayar yang mahal tu sampai balik kepada penoreh getah. Ke memang dah tak ada hubung kait antara harga tayar yang mahal dengan kehidupan penoreh getah yang susah. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.